Babun fis sabaq atau fis sabqi. Ini bab tentang perlombaan, pertandingan. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perlombaan melainkan pada khuf, yakni binatang yang berkhuf, yakni unta, atau hafirin, atau binatang yang kakinya super kuda tu, itu hafir, atau nasl, ataupun pada mata. Maksud mata ni mata yang tajam, seperti mata pisau, mata pedang, mata anak panah. Itu mata tu maksudnya. Itu kalau kita kata la sabqa. Kalau kita kata la sabaqa, maksudnya tiada pertaruhan, mana dibenarkan, melainkan dalam perlombaan unta atau kuda atau latihan atau pertandingan menggunakan senjata tajam lah. Itu makna naslin tu, menggunakan senjata tajam. Kita terjemah dulu sekali lalu, lepas tu tengok semula. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba ataupun mengadakan perlombaan antara kuda yang telah ditadmirkan, kuda yang telah apa dia kata ni, asal makna dia kuruh. Kuda dikuruskan, bukan kurus. Ini ada satu teknik untuk kuda tu jadi kuat larinya, jadi laju. Nanti kita akan sebut lagu mana caranya. Itu kuda yang telah dibuat begitulah. Kuda yang telah dibuat begitu, ditadmirkan daripada hafya, mula perlombaan itu. Wa kana amaduha saniyatul wada', dan hujungnya ataupun tempat tuju pertandingan itu, perlombaan itu ialah saniyatul wada'. Mana daripada hafya ke saniyatul wada', daripada situlah, jarak itulah larinya. Dan mengadakan pertandingan ataupun perlombaan antara kuda yang tidak dibuat begitu, yang tidak ditadmirkan, maksudnya yang tidak dijaga supaya dia dijaga dan dilatih supaya dia tu jadi kuat. Adalah teknik dia bagi makanan lagu mana jadi kuda tu jadi kuat, jadi laju larinya. Kalau kuda biasa, maksudnya ni kuda biasa, daripada saniyah start situ ila Masjid Bani Zuraiq, hingga ke Masjid Bani Zuraiq. Tu mana tak jauh. Abdullah termasuk antara orang yang berlomba menggunakan kuda ini. Kuda allati lam tudammar atau lam tudmar itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yudammiru al-khail, membentuk kuda untuk dia berlomba, untuk dia menaikinya dalam perlombaan atau untuk dinaiki dalam perlombaan. Jadi dia pisah, tadmir,
Kalau kita nak kata kuruskan tak tepat. Wa ala kulli dhamirin, wa ala kulli dhamir, dalam Quran itu itu hak mana kurus. Di sini tidak gitu. Maknanya yang sudah dilakukan proses terhadap dia tu, supaya dia jadi kuat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW mengadakan perlombaan sabbaqah, mengadakan perlombaan antara kuda, wa faddala al-qurrah fil ghayah, dan baginda melebihkan kuda yang umur dia 4 tahun masuk ke tahun yang kelima itu, dia melebihkan tempat tuju dia, ujung dia tu, tempat tuju dia tu, tempat nak pergi dia tu dalam perlombaan tu. Hak tu dia pelebih lah, sebab hak ni kuat, kuda ni kuat, jadi dia mengikut keadaan kuat tak kuat kuda tu lah. Babun fi sabqi ala rijli, ini bab lomba lari, lomba lari, perlombaan menggunakan kaki, maksudnya lari lah, berlari, tanding lari derah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya bahawa dia bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, fasabaqtuhu, saya berlomba dengan Nabi, lomba lari, fasabaqtuhu ala rijlayya, saya menang, saya mengalahkannya dalam perlombaan itu. Dalam perlombaan itu pakai kaki lah, maknanya berlari. Falamma hamaltul lahma, bila saya jadi gemuk sikit, bila saya berisi sikit, hamaltul lahma, saya berlomba pula lepas pada itu. Dia menang, dia mengalahkan saya pula. Siapa? Nabi mengalahkan saya. Faqala, ketika itu dia pun kata, yang Nabi kata, hadhihi bitilka sabqah, ini balas, hak benar, kamu benar dulu. Ini kali ini balas, hak kamu benar dulu. Babun fil muhallil, ini bab tentang muhallil. Muhallil maknanya orang yang mengharuskan pertaruhan yang haram asalnya jadi tidak haram, jadi halal. Itu maksud muhallil di sini. Nanti kita akan bicara lagi selepas. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesiapa yang memasukkan seekor kuda antara dua ekor kuda, maksudnya dalam keadaan dia tidak aman, dia tidak yakin bahawa kuda dia itu dikalahkan, dia tidak yakin kuda dia itu dikalahkan. Mana ada kemungkinan lah, boleh jadi kuda dia benar, boleh jadi kuda dia kalah. Mana tidak kata dia yakin sama ada kuda dia benar ke atau kuda dia kalah, gitu. Falaisa biqimar, itu bukan judi, itu bukan judi. Jadi tak apalah, sesiapa yang memasukkan seekor kuda antara dua ekor kuda padahal dia dalam keadaan dia aman, akan dikalahkan kuda dia, maknanya dia percaya kuda dia tu tidak boleh kalah, atau kuda dia mesti kalah, boleh jadi, fahuwa qimar, maka jadi judilah, pertaruhan itu jadi judi. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zuhri juga, tadi daripada Zuhri dah, daripada sanad, daripada Zuhri dah, daripada Sa'id bin Musayyab.
Ini daripada Zuhri, sama dengan sanad Abbad bin Al-Awwam tadi. Kita kena merujuk kepada hak tadi lah. Abbad bin Al-Awwam, sama dengan hak tu. Dari segi mana? Sanad hak di atas dia tu, dan makna hadis dia tu pun sama. Makna dia sama. Mana ada saluran lain lah. Babul jalab alal khil fi sibaq. Ini bab berteriak atau riuh rendah di atas kuda dalam perlombaan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Imran bin Husain daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, la jalabah wala janabah. Tidak boleh melakukan jalab dan janab. Yahya menambahkan dalam hadisnya firrihan, dalam pertaruhan. Tidak boleh jalab, tidak boleh janab. Ini akan kita bincangkan kemudian. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qatadah, katanya al-janab wal janab firrihan. Itu adanya dalam pertaruhan lah, dalam perlombaan lah ada perbuatan jalab dan janab ini. Babun fis sayf yuhalla. Ini bab tentang pedang. Yuhalla, boleh dihiasi. Boleh kita letakkan perhiasan, sesuatu sebagai perhiasan pada pedang kita. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, katanya pemegang pedang Rasulullah SAW, yakni ulu dia, ulu pedang dia, fiddatan, adalah perak. Tempat memegang dia tu perak. Jadi perak ni satu macam perhiasan juga. Dengan sanad satu lagi daripada Qatadah, daripada Sa'id bin Abil Hasan, katanya ulu pedang Rasulullah SAW itu perak. Kata Qatadah, saya tidak mengetahui ada sesiapa menjadi mutabi' kepadanya dalam perkara ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya kana, lalu dia menyebutkan hadis yang lafaznya sama seperti tadi juga, fa dzakara mithlahu. Itu maksudnya lalu hadis terusnya serupa dengan hak tadi lah, lafaz dia tu. Itu makna mithlahu. Kita tengok semula sekali lagi. Babun fis sabqi. Sabqi makna dia perlombaan, usaha untuk berada di hadapan, untuk ke depan, berusaha untuk berada di hadapan orang lain. Sabaqah, itu makna sabaqah, itu makna depan, duduk depan. Sabaqah juga dengan makna menang, berusaha untuk menang dalam perlombaan itu, dalam pertandingan itu. Itu kalau sabaq, mati bak. Tapi kalau sabaq, itu maknanya lain pula. Ini bab hadiah, ataupun kurniaan dalam bab tentang hadiah. Mana dalam perlombaan tu, kalau diberi hadiah, kalau bertaruh, pertaruhan dalam perlombaan itu, macam mana, boleh ke tidak boleh? Hak tak boleh. Kalau tak boleh, semua bentuknya tak boleh ke? Atau ada keadaan-keadaan yang menyebabkan jadi boleh? Hak tu lah nak tahu. Kalau kita kata sabak.
Cuba kita tengok dalam kitab, mana ada kitab ni. Dia kata babun fis sabaq. Jadi kalau kita jumpa dalam setengah kitab tu dia berbaris baik mati as-sabqi, betul juga, tak ada gapo tu. Kalau sabaq pun betul juga. Cuba tengok bi fathil ba al-muwahhadah. Ba tu bagi data sabaq. Wa huwa ma yuj'alu lis-sabiq ala sabqihi min ju'lin wa nawal. Itu maknanya kalau kata sabaq, iaitu sesuatu yang diberikan kepada pemenang kerana kemenangan dia berupa bayaran ataupun pemberian, hadiah lah. Hadiah, ada hadiah sagu hati, kita kata mana benar tu boleh sagu hati. Adapun kalau dengan mati ba tu sabaq, bermakna dia masdar daripada sabaqa, yasbiqu sabaqan, masdar. Maknanya masdar mana mendahului, mengatasi, berada di hadapan seseorang. Sabaqtur rajula, aku telah mengalahkan orang itu, aku telah berada di hadapan dia, dia duduk di belakang aku. Begitu maksudnya. Kata Khattabi, riwayat yang sahih berhubung dengan hadis ini ialah bil fathah, dengan fathah, la sabaqa, begitu. Tapi ini pendapat dia. Orang lain kata la sabaqa pun boleh juga. Dalam hadis la sabaqa, dia kata itu hak sahihnya, illa fi khuffin atau hafirin atau naslin. Tapi itu pendapat dia lah. Ada pendapat orang lain lagi, dia kata boleh la sabqa pun boleh juga, la sabqa. Sebab tadilah kalau kita kata la sabqa, tidak ada pertaruhan, tak boleh bertaruh, melainkan dalam perlombaan menggunakan unta atau kuda, atau dalam perlawanan senjata yang tajam. Itu maksudnya. Tidak ada pertaruhan. Satu lagi, kalau la sabqa, tidak ada perlombaan, pertandingan, melainkan dalam menggunakan unta, kuda atau senjata tajam. Dua tu boleh kedua. Jadi Imam Abu Daud dia buat tajuk ni, dia nak ayatnya masyru'iyah. Maknanya berlomba-berlomba ni ada asas dia, ada asalnya, disyariatkan. Kalau buat boleh, dalam syariat ada, molek tu. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah buat dulu. Jadi ini untuk apa? Kan dia masuk dalam bab perang kan, untuk perang lah. Jadi perang dia kena berlatih juga. Dia kena belajar, dia kena berlatih. Berlatih tu bukan kita saja berlatih ni, kenderaan kita tu pun nak berlatih juga. Kalau tak biasa berlari, tiba-tiba nak lari derah lalu, semua tak congak-congak lah. Kita sendiri pun kalau tak biasa berlari, main duduk senyap gitu, ya betul juga. Pakat bila nak perang ni kak, boleh jadi berlaku, kena lari derah, sederah mungkin. Kalau lari tu tak ada 10 tapak dah, lerebah dah lagu mana nak perang. Kira-kira je gitulah. Mana ini sebagai persediaan untuk perang. Tak sampai gitu, orang perang ni orang guna unta lah, kuda lah. Kalau land ni kita nak perang, nak guna kita kebal, nak guna kapal terbang, mana naik unta, nak berlatih unta. Wak apa dia tak ada lah. Waktu tu dalam keadaan terikat dengan masa, suasana, keadaan. Pada masa tu nak guna unta lah. Kalau dah tak perlu dah orang guna orang lain lah. Tak perlu dah lah kita duk berlatih guna ni. Kena berlatih guna kenderaan lain dah lah pulaknya. Itulah mari berlatih sana sini buat pertunjukan pun tak apalah. Sebenarnya nak berlatih
sebenarnya nak suruh bergerak enjin tu, kalau tidak jadi karak gamak kita kata, ataupun jam lah jadi. Itu sebab guna kapal terbang. Kapal terbang tu boleh musim-musim pula, 10 kali musim tak apa lagi. Jom ala kata ala kata kita kata. Lepas tu ala ke bawah pula, musim-musim pun tak apa. Kapal terbang kita kata, kapal terbang perang. Kalau learn ni maksudnya pengajarannya apa dia, bila kita kata kita di berhadapan nak perang, nak berjihad, mesti dah guna senjata, mesti ada kenderaan dia, alat-alat dia. Jadi alat-alat tu kita kena guna sebelum masa sebenarnya, kena guna dah, nak biasa tu. Kalau kita tak biasa, tak sedap gapo-gapo pun, bawa kereta pun tak sedap, dah tak biasa bawa tu, padahal ada lesen dah, tapi tak biasa tu, tak sedap dah. Kalau kita sudah biasa, lain. Begitu juga dalam menggunakan senjata, dalam buat persiapan, dalam buat persiapan kita kata nak perang tu lah, kita belajar macam-macam seni mempertahankan diri. Seni mempertahankan diri ni adalah ketikanya perlunya. Ketika tak ada senjata tu, tak ada belaka, bedil tak ada, pistol tak ada, pisau pun tak ada, gapo pun tak ada, mana dia tangan sajalah, gotong lah. Jadi dengan sebab itu di zaman Nabi SAW dulu ada macam-macam latihan untuk perang. Ada main pedang, ada bergusti. Sebab gusti pun ialah juga. Kalau kita ni tempat kita ni ada cara seni kita sendiri, silat misalnya kita kata, ikutlah selain daripada silat gol lain lagi ke, boleh belaka, asalkan ada kepandaian itu, kemahiran itu. Bila kita siapa masa dia, kita boleh guna. Bahkan kalau orang kata askar komando tu, berapa senjata, semua alat senjata dia boleh guna belakang, baru betul. Itu baru betul. Dia tak ada kau satu pun dia boleh juga. Dia boleh hidup juga. Segala macam senjata, berapa jenis dia boleh guna belakang. Anak kalau boleh lagu tu lah. Pas latihan dia pula lagu mana pula, tu mengikut perkembangan zaman lah, kemajuan dalam bab ketenteraan. Kita boleh tunggu tu. Tapi nak ayatnya asasnya Nabi SAW sudah bagi dah, sudah tunjuk dah kepada kita sesuai dengan keadaan masa. Gapo dia kita perlu. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, dua dia sebut kenderaan, satu lagi sebut seni mempertahankan diri, guna senjata. Jadi guna senjata di sini la sabqa, kita kata, kita ambil lah la sabqa, la sabqa illa fi khuffin, tidak ada pertandingan, perlombaan melainkan dalam menggunakan khuf. Yang ni khuf, kalau kita inilah bahasa Arab ni, dia pasal lagu tu. Kalau orang belajar Arab senang lah, dia pasal buai-buai tu. Misalnya sini dia kata, cuba kita tengok, illa fi khuffin, illa fi dhi khuffin, bukan dalam menggunakan khuf. Tidak ada perlombaan melainkan dengan memakai khuf. Kita nak terjemah begitu, pakai khuf. Jadi belakang itu pakai khuf gitu. Tidak, ini maksudnya dia ada buat, orang panggil hadaf mudhaf, majazul hadfi. Tidak ada perlombaan atau pertandingan melainkan dalam menggunakan binatang yang kakinya ada khuf. Dia panggil khuf. Kaki sepuluh unta tu khuf dia panggil. Hak lagu tu. Jadi ada lagi hak lain-lain, mungkin binatang-binatang lain, kita tak tahu, zirafah kau gapo kau tak tahulah. Hak support tu, kalau ada hak support tu, Nabi kata tak ada hak lain, tak payahlah. Hak ni sebab hak dia buat guna pada masa tu, hak ni. Atau kuda, kuda hafir tu dhi hafirin, yang ni binatang yang mempunyai hafir, yang kaki dia, kuku dia tu lagu tu tidak pecah gitu. Kuku kuda lah ke mana? Lagu tu lah. Mana hak boleh berlombanya hak tu. Lepas tu macam-macam lah perbahasan ulama mazhab tu. Ada kata kuda saja.
Hema pun tak boleh, baral pun tak boleh. Ada kata tak, sebab hal tu pun hafir juga. Hemar pun dia kaki dia sepuluh dengan kuda juga, boleh lah, sebab termasuk dalam hal ni. Sebab termasuk dalam hal ni. Jadi kalau perlombaan tu dengan menggunakan hak ni, ya boleh. Berlomba hak lain tak ada Nabi kata. Maknanya apa? Maknanya kalau nak berlatih, nak berlawan, nak berlomba, biar hak ada faedah. Maksudnya nak bersukan lah. Nak bersukan tu biar ada faedah. Kita buat gini ni, apa faedah ni? Untuk jihad kita. Jangan kira main saja, tak tahu apa. Nak cari pitih kau sepuluh sampai ni, main nak cari pitih. Nak kaya, suka boleh pergi mana-mana, jadi pemain, orang beli mahal-mahal kan, macam-macam lah cara tu. Betul. Itu tak kira lah main ke apa-apa, ataupun sekadar nak buat keluar peluh saja nak sihat. Dalam Islam sukan ni kalau dia ajar riadah, dia ajar ada faedah. Sebab itu Nabi kata la sabqa, tidak ada. Dia nafi. Kalau nak ada hak ni saja kah? Kalau kita hadkan hak ni saja kah, beratlah. Tak boleh lah berlomba kereta, berlomba motor, berlomba kapal terbang dan sebagainya, tak termasuk dah lah. Kita kena faham hak ni, hak dia sebut ni hak semasa tu. Jadi dia boleh berubah sifat-sifat tu, alat-alat tu boleh berubah sesuai dengan masa. Jadi kita guna hak tu lah. Kok mana-mana pun ada faedah lah. Hak tak ada faedah, tak usah. Itu maksud Nabi SAW. Misalnya dia suruh berenang, ajar berenang, dia suruh berlari, ada faedah belakang tu. Tapi kalau banyak permainan sekarang ni, tak ada faedah. Tak ada faedah mana. Kepandaian tu tak ada apa. Cumanya iyalah dia rasa tahan lah sikit, tidak gaduh letih. Dia bukan main biasa main ni, sekadar tu je lah. Hak ada faedah ni lagu mana? Hak lagu ni, hak boleh untuk berjihad. Pak kita kata bila nak berjihadnya, ialah tidak latih berjihad pun. Misalnya begini, kalau kita kata orang nak nyayang kau orang lah, orang nak nyayang kau orang perempuan, misalnya perempuan tu nak diperkosa. Kalau kita tak pandai silat, sekuit pun tak pandai, lagu mana nak kita tolong dia? Pakit tak kena. Itulah. Pakit tak kena. Jadi ada faedah lagi. Tidak nanti berjihad berlawan dengan orang kafir. Saja. Ada faedah. Macam berenang, ada faedah. Kalau orang jatuh, budak lemah, kita boleh terjun, boleh heret dia, awak naik. Cuba kalau kita tak pandai, dengan pandai kita kata main gap dia, main gap dia, misalnya kita kata main tenis kau, dah, main golf kau, dah, boleh ke pergi nak terjun dalam sungai? Boleh. Tersedut raya panas dari mana? Main bowling kau, kita kata dah, tak boleh. Lepas kena botol balik belakang, boleh? No. Ada faedah sungguh untuk manusia, untuk orang lain. Kalau tidak orang lain, anak-anak kita berkali berlaku kadang-kadang banjir, musim banjir, lagu mana? Kalau tinggi-tinggi nak kau selai bumbung nak pergi tolong orang, lagu mana kalau kita sendiri tak ada benda. Sebab itu kalau kita perhati, kalau Nabi SAW kata ada faedah tu, boleh tu, ada faedah. Kalau tak ada faedah, la nafi jenis, la sabqa, tiada sebarang perlombaan, pertandingan. Mana kira-kira ada pun tak ada faedah lah tu. Kita telah buat sesuatu yang sia-sia. Kita tidak mukmin yang sebenarnya. Kalau tak pergi jauh lagi. Sebab apa? Dalam Quran kata qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mukmin yang sebenar ialah orang yang tak buat benda sia-sia, benda tak ada faedah, benda yang melekakan ada, dia tak akan buat benda tu. Orang yang buat benda tu dia tak ada kerja sangat sebenarnya hidup ni tak ada masa kalau nak diisi dengan benda yang ada faedah sungguh. Banyak boleh buat, tapi oleh kerana
kita tidak belajar kot tu, tak menjurus kot tu, tak nampak lah. Jadi puas duk saja. Pihak kerajaan pun ialah tak kata ke dia, kalau tak sediakan padai tempat main ni, jadi kursi pula. Jadi setara tu umat Islam, kalau tak dia main sikit kat kursi, lalu mikir nak pergi tempat benda tak molek, lalu buat maksiat, lalu setara tu je orang Islam. Jadi mitah setara tu. Nak kata boleh percaya kepada diri dia sendiri, tak ada apa-apa pun, cukup jadi motivasi dah dia sendiri, tak boleh. Lemahnya orang Islam serupa dengan orang kafir kalau lagu tu. Itu teori orang kafir tu, nak mengisi masa lagu tu. Jadi menyibuk lah, tak ada lebih. Kalau tidak dia khoya kau, dia pergi main kursi kau, takut hot tu. Setara tu orang Islam. Teruk lah kalau lagu tu. Sepatutnya padanya tak payah ke apa, Quran dengan sunnah tu cukup dah motivasi untuk nak mengisi masa. Banyak dah. Tak tu pun tak ada. Gitulah maksudnya. Jadi sini nak suruh ada faedah. Bila-bila tu kita pun jadi cergah, sihat. Lepas tu ada kepandaian. Kepandaian tu ada faedah pula. Tidak kata sia-sia. Jadi tidaklah kata hak ni sama-sama pun dalam hadis ko, dalam Quran ko, dalam gapo. Kalau dia royak alat senjata ataupun kalau dia royak kenderaan sesuai dengan pada masa tu, supaya orang boleh gunalah pada masa tu. Kalau dia pergi duduk royak kata kebar gapo, orang sibuk pula tanya, kata kebar tu lah ke mana, mungkin nak mari. Kalau tak mari berpelawak, kami tak percaya pula. Dia akan jadi gitu. Sebab tu kita tengok, walaupun ada dajjal tu tak mari lagi, bukan sampai gitu. Akan datang dekat kiamat tu, tahu maju setara mana kenderaan. Tapi senjata dia pedang, senjata dia unta, dia royak tu lah. Dia royak tu. Jadi orang tak faham, dia kata apa ya sampai tu sampai mana? Takkanlah dajjal mari keliling dunia dalam masa sebentar dengan naik unta. Dia royak dah kan dalam masa sebentar tu dia boleh keliling dunia, tentulah tak naik unta. Tapi royak unta tu dia mau selesai situ, tak kecap panjang. Orang hak semasa tu, kalau kita royak naik jet, naik roket, naik gitu-gitu, dia akan timbul perkara lain pula. Sebab itulah kita nak baca Quran, nak baca hadis, kena faham tu. Jangan duduk terikat dengan benda tu. Jangan duduk kata hak tu saja ada. Jadi kalau royak dalam syurga ni ada 5, ada buah apa lagi kita kata, buah anggur dan sebagainya. Jadi hak tu buah serta apa tu royak tak ada ke? Tak payah timbul hak tu. Buah serta, buah mokta, buah longan kau gapo kau, tak payah timbul. Nyadalah tu hak tu. Cuma royak hak tadi sebab hak biasanya. Kalau pergi royak hak lain, dia jadi sibuk pula, duduk tanya pula. Jadi kerana tu pula orang jadi tidak masuk Islam. Tak ada pasal Nabi nak royaknya bukan Islam ni sampai ke akhir zaman kan. Islam ni akan mari Malaysia ni juga. Malaysia ni ada orang Mu'tad, jadi dia buat contoh orang Mu'tad lah nak royaknya. Tanya apa faedah, menyebabkan orang semasa dia tu tak beriman, jadi timbul keraguan. Sebab tu kita kena faham hikmah. Itulah orang panggil hikmah. Dia royak kecek tu sesuai dengan keadaan. Mana tidak perlu orang akan datang ke faham sendiri. Sebab kita learn. Takkan kita nak pergi naik unta, naik kuda, usah ke hemat baral tu, kuda pun tak sih. Apa usah? Yalah, kena didik satu hal jugalah. Jangan berok tak tu kalau tidak berok. Kalau kita katalah kereta kuda ada di Kota Baru, habis cuma Kota Baru. Kalau kita kata kereta kuda nak asuh, nak didik kuda tu biar jadi ikut molek, orang kata gerak molek, tahu mana nak berok, nak gapo. Bukan senang, ambil masa juga tu, ambil masa juga satu kerja tu. Dalam keadaan ada kenderaan lain yang mudah. Sebab tu dengan sendirinya, walaupun ada pahala ni ada, tapi kuda tu, hemar tu, unta tu ada, tapi tak ada orang nak. Dengan sendirinya orang tidak.
Apa pelita lah, pelita ada pakai ni. Siapa dia nak pakai pelita? Ada pun. Dengan sendirinya benda tu, manusia apabila hidup dalam tamadun baru, dia akan tinggal. Dan tak ada muskil pun tu. Tapi kenderaan tetap ada. Kenderaan tu, kenderaan untuk perang. Tu lah maksudnya. Maknanya naik motor, naik kereta, bawa lori dan sebagainya, boleh berlaku. Gitu. Dan serupa juga kalau kuda tak berjalan, dia jadi sakit. Kuda kalau tak berjalan, tak berlari, memang Tuhan buat dia tu lagu tu dah. Kalau boleh berlari derah tu, dia jadi kuat segar. Kereta pun lagu tu je. Kalau duduk senyap situ, ada 5-6 bulan, jadi jam lah. Itulah maknanya kena guna. Maksudnya kena guna. Itu maksud hadis ini. Naslin asal makna dia mata. Supaya tu juga Dhi naslin, illa fi dhi naslin. Dhi tu ada buah. Dhi orang pagi sini mau Isnin tu lah. Dhi tu lah, yang ada mata. Mana senjata yang ada mata. Senjata dia tidak mata saja, dia mesti ada ulu dia, mesti ada megang dia. Jadi hak ni Nabi SAW kata ada faedahnya guna hak tu, senjata yang tajam. Sebab orang guna buat perang hak tu zaman itu. Zaman lain ni orang guna apa ni, senjata yang lain pula, senapan. Orang guna bom, orang guna bedil, pistol dan sebagainya, macam-macam jenis pula tu. Jadi kita kena berlatih, berlomba, bertanding, hak tu senjata tu lah pula. Jadi perlombaan atau pertandingan menembak, menembak lah pula. Tak ada lah hak ni. Hak sampai itu naslin ini lembing, kan ujung dia tu ada mata dia tu, kata ajar tu. Maksud juga lepas lembing daripada jauh, unggal lepas tepak. Sebabnya ada hak tepak tu. Kalau zaman sahabat dulu, tepak lah mana. Kalau dalam hadis dia sebut musuh tu pakar baju besi, tak nampak ke satu, nampak mata yang berubah. Panas lagu mana? Kalau lain panas saja ya, tetok saja ya, pakai baju besi. Bukan habis saja pakai baju besi, Nabi ni pakai baju besi juga. Sayyidina Ali dalam perang Badar 2 lapis pakai baju besi. Orang Islam pun disuruh lagu tu juga. Jadi sahabat ni maksudnya Zubair bin Awwam antara, memang tepat dia. Kalau dia panas ni lubang tu kena mata, sikit je pada jauh. Itulah kena berlatih. Kalau learn ni tak ada guna, ada mana lah. Ada mana boleh guna juga, mati juga learn ni pun. Tapi orang tak guna, guna pedih pula. Tepat menembak ni kat belah mana-mana dia kena. Kau jelas kekeng pun kena lagi. Kau jelas kekeng bila tidur pun kena lagi. Dan tepat, orang panggil penembak tepat tu. Jadi kena berlatih tu belakang tu. Jadi tak ada lah mata. Macam anak panah kan ada mata juga. Pisau ada mata juga. Pedang ada mata juga. Zaman itu orang guna tu lah. Nabi SAW kata hak bergunanya hak ni. Kalau nak tanding, nak gapo, ini sebagai galakkan. Ada pula pertaruhan, ada pula hadiah, ada pula sagu hati, orang kata. Setuju apa? Nak menggalakkan. Daripada budak-budak tu suka dah nampak meriah, nampak. Pas boleh hadiah pula. Siapa dia bagi hadiah? Pemerintah lah bagi. Siapa dia boleh nombor 1 ni, nanti akan datang, dia akan sebut. Hak boleh nombor 1 ni, nombor 2 ni. Hak tak boleh gap nombor ngusuk, ngusuk lah kita. Boleh juga. Nabi pun juga. Dia semua gap dia. Nak menggalakkan. Kita ada juga galakkan hadiah gitu, tapi main kursi lah. Main kursi. Hak tak ada faedah, seperti kita kata tadi lah. Hak tak ada faedah. Gitulah bezanya. Nabi SAW ajar ada faedah. Kalau ada faedah tu tak, untung lah.
untuk kita pergi pula pergi seterusnya. Nabi SAW mengadakan pertandingan perlombaan kuda allati qad dhummirat. Cuba kita tengok allati qad dhummirat, bawah ni udmirat, boleh juga lagu tu, boleh juga bi dhammi awwali, dengan dhamma awalnya dhu, atau kalau udmirat tu hamzah je lah, sebab bina majhul, fi'il bina majhul. Apa makna? Gini, ini salah satu teknik. Dia ada banyak lagi teknik yang lain. Dalam kitab-kitab lain disebut banyak lagi teknik nak suruh kuda tu jadi pantas, jadi tangkas, jadi sihat. Kalau berlari laju, dia tidak mudah letih. Ini antaranya dia kata wal muradu bihi an tu'allafal khayl hatta tasmana wa taqwa. Mana cara dia? Ini salah satu tekniknya. Beri makan banyak. Kuda tu nak makan banyak mana? Beri. Siapa jadi gemuk kuda? Itu cara dia. Jadi gemuk dan jadi kuat, gagah. Thumma yuqallalu alafuha. Lepas tu dia kurang beri makan. Itu teknik dia. Dia kurang beri makan. Dia kurang beri makan. Biqadril qut, sekadar mana? Sekadar makanan asas saja diberikan kepada kuda itu. Wa tudkhalu baitan wa tughashsha bil jallal. Dan dimasukkan ke dalam rumah, dalam kandang dia, dan ditutupi, diselimut dia dengan selimut dia lah, dengan goni kau gapo ke baju dia lah, selimut, sehingga dia jadi panah. Kuda tu jadi panah. Bila dia jadi panah, dia peluh. Dia jadi peluh. Bila kering peluh dia, dia daging dia tu dia jadi padat, kemah molek. Jadi ringan. Tubuh dia berasa ringan. Dan dia jadi pantas atau tangkas untuk berlari, jadi lari derah. Itu salah satu cara. Itulah yang dikatakan dhumirat itu. Kuda yang dijaga dengan sempurna lah untuk persiapan dia tu digunakan buat perang. Itulah kalau kita nak terjemah bahasa yang tepat sebutir tu dalam bahasa Melayu tak ada. Tak tahulah, takut ada orang ahli bahasa Melayu boleh royak kalau lagu tu dia panggil gapo. Kalau bahasa Arab dia adalah dhumirat atau udmirat. Buat lagu tu satu teknik tadilah supaya kuda tu jadi kuat. Tidak gemuk apa ni saja, tidak. Jadi besar molek. Dan jadi kuat. Jadi mengadakan perlombaan di antara kuda hak lagu tu, antara bermula daripada Hafya. Di sini Hafya. Ada yang kata Haifa, tak apalah tu beza sebut tu. Daripada situ, start situ. Untuk perlombaan tu dia start situ. Wa kana amaduha, yani ghayatuha, hujung dia, tempat tuju dia, tempat suk dia berlari tu. Amaduha, Imam Bukhari mentafsirkan amad itu dengan makna ghayah, hujung dia, destinasi dia, tempat tuju dia. Situ. Takut kita kata amad ini dengan makna masa pula. Masa, tidak makna gitu. Ini dengan makna hujung dia, tempat suk berlari. Thaniyatul wada'. Jadi tempat tuju dia aja Thaniyatul wada'.
Ini daripada Hafiat ni ke sini kira-kira dalam 5-6 batu. 5-6 batu jarak lari dia. Sampai ke situlah Saniyatul Wada' ni tempat naik tinggi sikit tu, situlah biasanya kalau penduduk-penduduk Madinah mana-mana nak pergi jauh tu di atas kat situ lah. Lepas tu seterusnya tak lah pergi kat tu. Itu dikatakan Saniyatul Wada'. Sampai ke situ tempat perlombaan tu. Ni kalau kuda yang disediakan khusus dengan menggunakan teknik tadi supaya dia jadi laju tu, sejauh tu jaraknya. Dan mengadakan perlombaan antara kuda yang tidak dibuat begitu, daripada Saniyah ke Masjid Bani Zuraid, ke Masjid Bani Zuraid, mana tak jauh lah. Jarak antara kedua-duanya sekitar sebatu. Tak boleh kalau kuda tidak dibuat lagu tu jadi penat, letih ya. Jadi siapa jadi sakit pula ataupun rebah mapuh kau misalnya kita kata, rugilah lagu tu. Maknanya Nabi SAW ajar kita guna kenderaan tu biar sesuai lah. Biar sesuai. Kalau nak berlomba tu biar padan. Janganlah kancing nak lawan dengan hok laju tu, Ferrari tu. Tak padan lah lagu tu nak berlawan. Biar sama padan lah. Hak ni sekat ni. Boleh derah pun setahun ni ya, paling tinggi. Dia ajar juga kita. Jangan kira kenderaan saja. Lepas tu kita tak cara lah jauh. Jangan menyeksa binatang. Kenderaan kita tu akan kita guna juga. Jadi kalaulah dia tu jadi rosak ke, kalau hak zaman dulu mapuh ke, jadi sakit ke, sajalah kita. Rugilah. Kalau nak jual apa orang tak laku dah. Kalau beli pun murah. Sedangkan itu harta juga. Harta juga. Sama juga kalau sekarang ni pun nak berlomba tu biar padan. Biar padan lah. Sesuai dengan keadaan orang. Lepas tu kalau hak mahir-mahir dah, hak dewasa dah, hak tu boleh lah nak derah-derah pun. Tapi kalau budak-budak dia buat suku. Ibnu Umar termasuk dalam hak berlomba menggunakan hak ni antara Saniyah dengan Masjid Zuraid saja, sebab dia budak-budak lagi pada masa tu. Dia budak-budak lagi. Jadi budak-budak tidaklah kata masuk hak jauh tu, jarak jauh tu. Tidak begitu. Jadi nak berlomba pun tengok gaya juga. Jadi ini atas ketua lah. Ketua dia lebih tahu kenderaan mana boleh guna, setara mana, sejauh mana, dia bahaya atau tidak, dia lebih tahu. Ini semua persiapan untuk jihad sebenarnya. Jadi orang Islam ni kalau dia buat apa-apa pun dia ada matlamat dia, ada maksud dia. Bukan sesaja buat nak apa ni, habis masa gitu. Tak ada arah nak buat. Tidak. Orang Islam sepatutnya buat apa-apa pun dia ada maksud dia. Maksud dia tu berfaedah kepada dia dunia dan akhirat. Itu betulnya. Itu baru betul. Kalau lagu tu mesti ada kira-kira tu. Jangan kira-kira dunia saja. Nak untung dunia saja. Tak boleh. Kena kira akhirat kata. Selalu. Gapo-gapo pun. Gapo-gapo pun kena selalu gitu. Abdullah mimman sabaqa biha. Jadi ada dua setengah ulama kata wa inna Abdullah mimman sabaqa biha dhamir itu ada dua. Satu kalau kita kata biha bil khair, ni dalam syarah dia ada bil khair, ada perlombaan itu, ada unta, ada kuda. Bermaknanya dia termasuk dalam hak berlomba menggunakan kuda. Kalau macam tu menunjukkan hebat dia. Hebat dia. Dan mungkin pada masa tu dia bersada juga. Atau kalau kita kata masih muda lagi pun,
baru-baru balik pun maknanya hebat dah lah. Sebab tu dhamir tu boleh juga gitu. Satu lagi, cuba kita tengok. Au bihadhil musabaqah. Kalau kita kata hak ni lebih sesuai sebab dekat. Dengan cara ni, mana jarak antara Thaniyah ke Masjid Zuraik. Perlombaan tu hak dia masuknya. Dia masuk bahagian tu. Bahagian hak tidak jauh. Jadi ini menunjukkan bahagian budak-budak. Dia tidaklah termasuk dalam bahagian orang yang sudah dewasa tu. Orang besar-besar tu, tua-tua tu masuk dalam hal ni. Jadi ada dua boleh berlaku. Kedua-duanya boleh. Sebab khail itu walaupun dia lafaz lagu tu tak ada alamat muannas, dia dikira sebagai muannas. Dikira sebagai muannas. Sebab tu sabaqa biha tu boleh juga nak balik kepada khail itu. Tidak salah dari segi kaedahnya. Kalau kita nak kata memang sabaqa bihadhil musabaqah dengan cara ni, itu pun boleh juga. Ada dua lah pendapat ulama. Kemudian ni Nabi SAW beri hadiah tu sagu hati. Sagu hati lah kita kata, kepada orang yang berlomba tu. Dia beri kain hulal. Hulal ni kain yang cukup untuk dibuat satu sup pakaian. Itu hulal yang datang kepada baginda daripada Yaman. Nabi ada kain tu. Ini kata Ibn Tin. Dia bagi kepada hak menang 3 pasal. Hak menang. Dia bagi kepada hak nombor 2 pasal. Ini dalam syarah dia sebut. Dia bagi kepada hak nombor 3 1 pasal. Dan hak nombor 4 dia bagi 1 dinar. Hak nombor 5 1 dirham. Hak nombor 6 dia beri perak. Pitih lah. Mah ni mah. Perak ni maksudnya pitih pada masa tu. Lepas tu dia kata, barakallahu fika wa fi kullikum. Dia bagi tu kata-kata doa. Maknanya boleh berdoa, sesuai berdoa. Terlibat dengan benda-benda lagu ni boleh berdoa. Kalau benda tidak salah. Kalau benda salah, tak boleh nak berdoa. Nak bismillah, tak boleh. Dah kalau benda haram. Nak curi bismillah, mana boleh. Lepas tu dia hasil dia dapat curi tu, barakallahu fik. Mana boleh. Ni boleh tu dengan cara yang orang kata bersih, suci, mulia. Berlomba tadi boleh hadiah. Hadiah tu siapa bagi? Pihak kerajaan lah. Pihak kerajaan nak menggalakkan orang ni terlibat. Semoga Allah memberkatimu, kamu seorang dan kamu semua. Wa fis sabiq wal fiskil. Dia sebut Nabi tak lupa kepada hak ngusuk tu. Kita kata hak ngusuk tu, hak kita kata kalah lah belakang sekali. Dia doa juga, wa fis sabiq, semoga Allah memberkati hak menang, hak gerpai tu. Wal fiskil, dan fiskil ni mana hak ngusuk. Hak ngusuk pun Nabi doa juga. Jadi suka-suka dapat doa Nabi, tak dapat hadiah pun dapat doa Nabi. Dan Nabi SAW bagi galakkan tu. Itu satu bentuk galakkan yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat tu. Orang-orang yang terlibat itu. Lepas tu riwayat daripada Ibn Umar, Nabi SAW mentadmirkan kuda. Yang ini menyediakan kuda macam tadi lah, supaya kuda tu jadi kuat, jadi derah larinya. Itu tadmir orang panggil. Kita guna tadmir lah apa-apanya. Tadmir supaya kita kata takwa boleh tu, iltizam boleh tu. Dah payah sangat nak cari tadmir. Nabi SAW mentadmirkan kuda. Tadmir tu lagu tadi panjanglah kena ayatnya. Kena makan lagu ni, makan banyak sampai dia gemuk, sampai dia kuat. Lepas tu kurung dia dalam kandang. Lepas pada tu beri makan sekadar hak cukup je, asah saja. Lepas tu selimut dia dengan
kain selimut dia hak tebal biar peluh. Panjang. Itulah tadmir. Jadi kalau nak royak panjang, enggak boleh masuk lagi. Kita tak ada hal lagu tu. Pasal kuda tu tak ada mana tempat kita ni. Bukan kenderaan utama tempat kita, jadi orang kita tak tahu. Kalau tanya pasal wahnya tu, pokoknya tu banyak lah boleh royak. Hak ni pelepah kan panggil. Hak ni lidi. Hak ni goni boleh royak sosok. Pasal dia duk guna sama. Semua orang Arab, wah kemur. Banyak benar kalau peringkat ni dia panggil gini, peringkat ni dia panggil gini, peringkat ni dia panggil gini. Banyak lah. Tapi cuba royak wah kemur. Wah kemur lah kita tahu. Wah kemur tu bukan bahasa kita. Wah kemur. Khurma tu bahasa Parsi. Bukan bahasa kita. Pasal apa? Pasal bukan asal kita kan. Jadi lagu tu lah sebenarnya. Nabi SAW mentadmirkan kuda untuk dia berlomba dengan menaikinya. Dia sendiri pun berlomba. Dia beri kat orang pun boleh juga sini mana. Dia buat lagu tu, siapkan kuda, sediakan kuda macam tu, lepas tu beri. Gitu caranya. Maknanya menyiapkan lah. Lepas tu pahalanya besar. Pada masa tu lah, kalau orang tu beli kuda untuk persiapan perang apa berkat, Nabi kata kuda bertuah, dia bagi galakkan lah pada masa tu. Lepas tu riwayat daripada Ibni Umar bahawa Nabi SAW sabbaqa. Tadi yusabiqu, sabbaqa pun sama juga. Mengadakan perlombaan atau pertandingan di antara kuda. Dan dia melebihkan qurrah. Qurrah itu jabak qarih. Qarih ni mana kuda yang umur 4 tahun masuk ke tahun ke-5. Itu qurrah. Kuda pada masa tu kuat. Mana kalau bos tahun 2 tu tak kuat lagi. Nak belombanya hak jauh. Dia tak guna. Jadi Nabi SAW ni cara nak guna binatang tu dia tidak menyeksa. Tidak. Dia ambil kira juga. Supaya juga naik motor ke naik gapo ke. Halah, motor tu untuk 2 orang kita kata. Kita naik 5 orang. Boleh. Tapi kalau jatuh parit ke, kalau yang kadang-kadang kan kelima-lima tu boleh sakit. Tu jelah. Nak beri tahan lama kan, kena cemak lah, kena biar padan lah dengan ring dia tu. Jadi hak ni pun dia pelebih ke apa dia? Jarak tu, larian dia tu. Jarak larian dia tu tidak sama. Kalau kuda hak umur setahun ni, terutamanya kalau ia ditadmirkan tadi tu, lagi jauh lah jarak dia. Kalau tidak, kuda tua sangat dah letih. Tak boleh juga. Jadi hak ni hak kuat, dia pelebih. Dia ambil kira belaka. Sama juga kalau nak berlawan pun biar sama padan lah kita kata. Nak berlawan, nak berlatih, nak gapo. Kalau budak sama budak, orang tua sama hak tua. Kita kata gitu. Nabi SAW pilih gitu. Babun fi sabqi ala rijli. Ini bab berlomba lari. Perlombaan atas kaki. Perlombaan atas kaki lah pun berlari lah. Perlombaan berlari. Begitu. Kita sekat tu dulu lah. Ini dia ada royak ni. Hak boleh lagu mana, hak tak boleh lagu mana. Tadi kalau satu pihak bui, mu siapa dia benar, orang nombor satu boleh hadiah ni. Tu semua sepakat, tak ada khilaf dah. Ni kalau sama-sama hak terlibat tu, lagu mana boleh, lagu mana tak boleh. Hak tu tadi oleh kerana masuk di dalam bab muhallil, dalam kitab ni ada sebut dah sikit. Kita akan gunalah nanti bila bincang tentang muhallil. InsyaAllah. Setakat tu dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.